Saya akan berkongsi sedikit mengenai pengajaran yang kita dapat ambil daripada juzuk yang ketujuh ini. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita lihat pada juzuk yang ketujuh ini adalah juzuk, maknanya pengakhiran bahagian daripada surah Al-Ma'idah dan permulaan surah baru, iaitu surah yang ke-6 di dalam susunan Al-Quran, surah Al-An'am. Okay. Baik, sebelum kita pergi kepada apa kandungan juzuk yang ketujuh, ingin saya menambahkan tentang keindahan surah Al-Ma'idah ini, iaitu di mana terletaknya perkataan Al-Ma'idah di dalam surah Al-Ma'idah ini. Anda akan dapati tadi kita baru membacanya, iaitu pada ayat 127. Boleh refer. Di mana kaum Nabi Isa alaihi salam meminta kepada Nabi Isa agar menurunkan hidangan daripada langit, agar ia menjadi satu aidal lana li awwalina wa akhirina. Jadi aid itu kan perayaan, supaya jadi macam kalau kita nak bahasa tak rasmi kita, satu festa. Satu festa untuk kita, maknanya dapat bergembira, dapat meraihkan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, agar kami tergolong daripada golongan orang yang menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Nabi Isa alaihissalam berpesan kepada mereka, nanti kalau kamu dah minta hidangan tu dah turun, jangan sekali-kali kamu kufur kepada janji kamu. Jadi seperti mana yang pada semalam hari saya jelaskan, surah Al-Ma'idah ini adalah surah yang kita nampak tema awalnya itu disebut di dalam awal surah. Pada awal surah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, berpegang teguhlah pada janji kamu. Jadi janji yang dimasukkan kat sini, yang terutamanya adalah janji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jadi kalau kita lihat sebelum surah Al-Ma'idah ini, surah An-Nisa, Allah SWT dah jelaskan ciri-ciri nak menjadi khalifah yang terbaik sepertinya apa. Maka kalau kita dah tahu, maka anda akan dapati juga dalam surah Al-Ma'idah ini adalah surah yang paling banyak kita akan mendapati seruan ya ayyuhalladzina amanu. Seruan orang-orang yang beriman. Jadi seruan orang beriman ni macam mana kita nak merasai? Contoh kita rasakan, yang ada mak, contohnya mak panggil. Mak panggil Siti, oh Siti. Panggil lagi Siti, oh Siti sini, mak nak pesan. InsyaAllah. Saya macam tengah nak menjiwainya. Jadi surah Al-Ma'idah ini paling banyak seruan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang beriman. Ulama ahli tadabbur mengatakan surah Al-Ma'idah ini mengandungi, surah Al-Ma'idah ini mengandungi seruan orang-orang yang beriman sebanyak 16 kali. Surah tercatat yang paling tertinggi seruan menyeru kepada orang-orang yang beriman. Di mana kalau kita lihat keseluruhan Al-Quran ini, berapa banyak kali ya ayyuhalladzina amanu itu disebut, iaitu sebanyak 88 kali. Dan surah Al-Ma'idah ini adalah surah yang paling banyak sekali tercatat ya ayyuhalladzina amanu. Jadi dikatakan, para ulama mengatakan, para sahabat, dalam kata-kata para sahabat itu, maka apabila kamu wahai orang yang beriman mendengar seruan ya ayyuhalladzina amanu, maka berilah perhatian. Seolah-olah orang tengah panggil kita, ya, ada apa pesanannya. Dia kata jika di dalam ayat yang mengandungi ayyuhalladzina amanu itu, kalau ada seruan untuk kamu melakukan sesuatu, maka itulah yang terbaik kamu lakukan. Apabila ada seruan yang menegah kamu melakukan sesuatu, maka tinggalkanlah, kerana itu yang terbaik untuk orang-orang yang beriman. Dan Sayyidatina Aisyah mengatakan bahawa surah ini adalah surah Al-Ma'idah ini adalah antara surah yang terakhir, wahyu yang terakhir turun kepada antara surah yang terakhir turun kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam selepas haji wada' baginda. Jadi pastinya pesan-pesan
junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diwahyukan oleh Allah ini adalah pesanan-pesanan yang penting. Moga dengan ini kita dapat menjiwai subhanallah, boleh dapat mencintai surah Al-Maidah ini. Okey, sekarang ni saya bawa anda kepada melihat kepada slide pula. Jadi apakah isi kandungan yang terakhir di dalam surah Al-Maidah ini? Jadi disebut kat sini, yang pertama hubungan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dengan orang-orang mukmin. Okey. Jadi ini suatu hakikat yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin jelaskan kepada kita, bagaimana sebenarnya hubungan mereka ini dengan orang-orang mukmin. Ada di kalangan mereka yang apa, sekadar tak ada apa-apa, tapi ada di kalangan mereka yang senang mesra dengan kita. Jadi ini suatu hakikat yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin jelaskan kepada kita. Kemudian teguran Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang beriman supaya tidak mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kan tadi saya sebut, antara kandungannya kalau ditegah, kalau dalam ayat ini ada satu tegahan, maka adalah satu tegahan yang baik untuk kita. Maksudnya apa? Janganlah kita ni jadi seperti golongan ahli kitab yang mengubah isi kandungan kitab mereka. Maka Allah SWT pesan, janganlah kita mengharamkan apa yang halal yang telah Allah halalkan, jangan kita menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga terkandung tentang pengharaman arak. Jadi kita lihat tentang pengharaman arak ini daripada surah Al-Baqarah itu disebut secara berperingkat-peringkat. Pengharaman arak ini ditunjukkan kepada kita secara berperingkat-peringkat. Maka pengharaman secara total ini berlaku di dalam surah Al-Maidah. Kemudian yang keempat, dalam ayat 110 itu ada menceritakan mengenai mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Mukjizat Nabi Isa, jadi dikatakan apa di antara mukjizatnya, tapi tetap disebutkan bahawa ini semua adalah biiznillah, semuanya dengan izin Allah, semuanya dengan izin Allah. Tidak pun dia katakan bahawa akulah anak Tuhan, tidak. Jadi ini suatu penjelasan yang diberikan oleh Nabi Isa kepada pengikut-pengikutnya. Seterusnya, yang kelima, mukjizat Nabi Isa ke-9, iaitu turunnya hidangan dari langit. Jadi yang tadi saya sebutkan terdapat pada ayat 112, sini tulis 112 hingga 115, iaitu dari langit kepada Bani Israel sesuai dengan permintaan Hawariyun. Jadi Hawariyun ini adalah gelaran bagi para pengikut Nabi Isa alaihi salam. Inilah dia keindahan surah Al-Maidah. Baik, seterusnya kita teruskan pada surah yang baru, surah Al-An'am. Jadi surah Al-An'am, apa maksud Al-An'am? Al-An'am itu maksudnya binatang ternakan. Jadi maknanya termasuk lembu, kambing, unta, binatang-binatang ternakan. Namun kalau kita lihat daripada istilah kalimat an'am itu ada kalimat nun ain mim, iaitu ni'mat. Ni'mat, jadi para ulama mengatakan ni'mat paling banyak disebut oleh Allah adalah dalam surah Al-An'am ini. Macam-macam ni'mat Allah sebutkan. Jadi satu lagi saya nak jelaskan tentang keindahan pula surah Al-An'am. Para ulama yang specialization bahagian Al-Quran mengatakan bahawa setiap surah ini kita boleh bayangkan macam personality seorang manusia. Maksudnya apa? Kalau kita benar-benar kenal setiap surah ini, kita takkan boleh terkeliru. Contohnya kita ni ada kawan satu kerja ada 30 orang. Tapi kita ni dah kerja dekat syarikat tu 10 tahun. Dah kenal lah, dah masak walaupun 30 orang, dah masak lah satu-satu punya perangai. Maka begitulah, para ulama kata setiap surah ini ada keunikan masing-masing, ada featuresnya masing-masing yang mana sebenarnya kita boleh bezakan antara satu sama lain. Jadi di antara keindahan ataupun
keunikan surah Al-An'am itu, inilah dia kalau dalam urutan surah yang tak termasuk surah Al-Fatihah ini, daripada surah Al-Baqarah kita dah pergi Ali Imran, dah pergi An-Nisa, Al-Maidah, sekarang Al-An'am. Al-An'am ini adalah surah pertama, surah Makkiyah pertama dalam dalam apa tu susunan selepas daripada surah Al-Baqarah, maka tu kan surah paling panjang, maka inilah dia surah pertama yang panjang daripada yang diturunkan di Mekah, di Makkiyah. Okey, kemudian satu-satunya surah yang diturunkan sekaligus daripada ayat pertama hinggalah selesai ayat 165, maknanya sekaligus Allah SWT nak tunjukkan kemampuan Rasulullah SAW menerima wahyu sekaligus. Surah Al-An'am ini sekaligus diturunkan oleh Allah daripada awal hingga akhir. Jadi kalau kita kira muka suratnya, insya-Allah tadi saya sempat kira sekejap. Ada muka suratnya berapa? 23 muka surat. Total ayat ada 165 ayat. Hampir satu juz itu. Satu juz ada 20 muka surat. Surah Al-An'am ini adalah 23 muka surat. Mengandungi 23 muka surat. Semuanya diturunkan sekaligus pada malam hari. Pada malam hari ianya diturunkan sebagai satu menunjukkan apa? Nak memberi ketenangan. Kerana nikmat-nikmat kalau manusia dapat macam mana? Gopoh-gapah ke? Rasa panas ke? Tak. Rasa tenang, rasa bahagia, rasa tersenyum. Begitulah yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surah Al-An'am ini dalam keadaan yang tenang, dan fokus surah Al-An'am ini tak lain tak bukan adalah tauhidullah al-khalis, nak menunjukkan keesaan Allah, kekuasaan Allah yang sebenar-benarnya. Okay. Jadi maknanya Allah tunjukkan kekuasaannya, kehebatannya, keesaannya melalui nikmat yang melimpah ruah yang diberikan kepada makhluk-makhluknya di atas muka bumi ini. Inilah dia keindahan surah Al-An'am. Okay. Okay, baik. Jom kita lihat bersama yang pertama. Okay. Pengetahuan ahli kitab mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikap dusta mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala dan pengingkaran orang-orang musyrik terhadap kesyirikan mereka di akhirat. Jadi sebagian ulama mengatakan daripada surah Al-Baqarah itu banyak cerita pasal Bani Israel, banyak cerita kan pasal Bani Israel dan ahli kitab, tapi dalam surah Al-An'am ini Allah tak cerita pun pasal Bani Israel. Allah mengkritik pula mengenai mereka yang mensyirikkan Allah. Contohnya tadi kita ada baca tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah ceritakan kaumnya tu sembah bintang, sembah bulan, sembah matahari. Jadi maknanya dalam surah Al-An'am ini nak menafikan kesyirikan-kesyirikan yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersumberkan daripada wahyu dan tugasnya adalah memberikan peringatan serta tidak mengusir orang-orang yang lemah. Nampak antara mesej surah An-Nisa. Kemudian yang ketiga, pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat luas, yang sangat hebat. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang mengetahui segala perkara yang gaib. Jadi kembalikan semula kepada surah Al-Baqarah, di mana kita ni disuruh orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi hanya saja yang mengetahui tentang perkara yang gaib itu adalah Allah, dan Allah menyampaikannya kepada baginda, kepada para nabi dan para rasulnya melalui perantaraan wahyu. Kemudian larangan untuk duduk bersama mereka yang mempersendakan Al-Quran. Jadi menegah kita, jangan kita bersekongkong, jangan kita bersama-sama dengan mereka yang mempersendakan kitabullah. Okey. Jadi seterusnya seperti mana yang saya sebut tadi, kisah dakwah Nabi Ibrahim alaihi salam mengenai sembahan-sembahan yang disembah oleh kaumnya, dan bagaimana Nabi Ibrahim ini membawa dakwahnya secara logik agar mereka ini mengetahui bahawa apa yang disembah itu adalah akan hilang, akan terbenam. Yang kekal adalah Allah Subhanahu Wa Taala.
Seterusnya, membuat pendustaan atas nama Allah dan hukuman bagi perlakunya. Melarang mereka yang berdusta atas nama Allah. Maknanya dia sumpah atas nama Allah, tetapi apa isi kandungan yang disumpah itu adalah satu pendustaan. Ini adalah suatu perkara yang salah, yang berdosa. Berdosa besar kita menggunakan nama Allah. Walaupun niatnya bersenda. Ini kan lagi kadang-kadang banyak-banyak anak muda suka macam gitu. Dia gurau aja, gurau, tapi tak boleh gurau atas nama Allah. Okay. Kemudian yang terakhir dalam juz yang ketujuh ini, larangan mencerca agama lain. Di antara adab kita, kalau kita nak menjaga maruah dan kesucian agama kita, maka jangan kita cerca agama lain. Walaupun kita tahu hakikatnya agama lain bukan agama yang diterima oleh Allah. Tetapi jangan sekali-kali kita mencerca ataupun menghina agama lain, kerana kalau kita menghina agama lain, maknanya maka penganut itu akan menghina agama yang kita anuti. Maka Allah SWT mengajar kepada kita bagaimana cara kita berdakwah dengan cara yang berhikmah, dengan cara sopan santun, agar mereka ini dibukakan oleh Allah pintu hati menerima agama Allah SWT. Alhamdulillah. Inilah dia keindahan surah Al-An'am. Nanti insya-Allah esok kita akan sambung lagi dalam surah Al-An'am, di mana kita akan menceritakan lagi keindahan dan keunikan surah Al-An'am ini, insya-Allah taala minal aminin. Mari kita sama-sama menutup perkongsian kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.